Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat kita bertemu lagi dalam majlis ilmu yang pada hari Jumaat yang barakah ini. Saya mengharapkan anda semua masih lagi dalam keadaan sehat walafiat, dan saya akan menceritakan perihal yang orang jarang cerita tapi amat mustahak juga, sebab kan kita selalu habis-habis cerita high blood je kan. Darah tinggi, selalu orang memperceritakan terlalu banyak cerita sampai kawan terlupa pula nak sibuk tentang low blood pressure. Ratio orang yang kena high blood pressure lebih tinggi daripada orang yang kena low blood pressure. Dan kadang-kadang orang low blood pressure ni macam ni. Low blood pressure, definisi dalam buku teks selalunya mengatakan kalau bawah pada 90/60. 90 tu dipanggil systolic dan bawahnya 60 tu dipanggil diastolic. Namun bagi mereka yang anda sekalian ada kat sini yang pernah ada low blood pressure 90 bawah 60 pun, tapi macam biasa je. Bahkan ada orang yang 85 bawah 55 pun masih normal. Jadi begini, apabila you tidak ada gejala apa-apa, nanti saya bagi tahu apa dia punya gejala ataupun sign and symptoms tu, komplain apa. Kalau you tak ada langsung, you boleh pergi jogging, you boleh pergi kerja, you boleh beranak pinak dan sebagainya, dan you terlupa pun yang you ada low blood pressure. That means Tuhan dah memang jadikan you tu low blood pressure, genetically pun dah normal. Jadi body you dah boleh terima secara sedia kala. You tidak ada nak pitam-pitam dan sebagainya. Okay? So jadi low blood pressure ni jangan panik kalau you dapat bawah pada 90 bawah 60 pun. Kecuali nombor satu, kalau you ambil blood pressure, nanti sekejap, yang tu bila you duduk dan you bangun, lepas tu you tohuyung hayang. Tapi kita ambil yang general dahulu. Kalau you suka nak pitam-pitam, ni antara dia punya komplain. Nombor dua, you sampai boleh jatuh-jatuh pun, itu dah serius. Okay? Dan you dizzy tu macam pening-pening lalat tu, faham tak? Dan you rasa ringan kepala, ringan kepala macam nak jatuh lah. Kalau you berdiri sembahyang tu macam nak tertumbang. Pernah dengar tak? Aku rasa macam nak tertumbang lah hari ni. Lepas tu kalau you gerak sikit badan you macam steady balik. Kalau tak gerak, dia macam ada wave, ada ombak tu, nak jatuh je. Tu kena jaga baik. Lepas tu you selalu complain you fatigue, lemah lesu, selalu lemah, selalu mengantuk. Kenapa you jadi macam ni? You kena tahu kan, apabila low blood pressure berarti tak cukup darah sampai ke kepala ataupun bahagian-bahagian yang diperlukan, organ-organ yang diperlukan. Jadi you punya fungsi, fiziologi you, oksigen tak cukup, nutrien tak cukup, tu yang jadi tu mengantuk, menguap je. Okay? Lepas tu heartbeat you meningkat, walaupun dia tak kuat dia punya degupan jantung, tapi debarannya lebih cepat daripada biasa. Faham tak? Atas pada 80 selalu. Okay. So satu lagi, you sampai kadang-kadang ada komplain sakit-sakit ataupun kebas-kebas, dan mata kita ni senang jadi orang panggil mata panda. Tahu panda? Panda maksudnya hitam di keliling mata ni. Okay, gelap. Okay. Kadang-kadang you rasa semut-semut di tangan dan kaki. Lepas tu you rasa letih, lesu tadi, weakness, lemah. Rasa lemah. Dan jangan heran kalau orang-orang yang low blood pressure ni nanti you salah bagi ubat pula. Rupanya dia ada low blood pressure, tetapi dia presentasinya ialah sebagai orang yang depressed, orang yang murung, orang yang ada anxiety. Ni kena jaga musim-musim COVID semua ni kan. Lepas tu dia selalu dahaga, dia rasa macam nak kena minum je. Okay. Dan saya kata apa tadi, orang ni menguap tu berarti dia mengantuk, senang nak tidur je, dan mata dia kabur, dia rasa macam blur je kan. Dan ujung-ujung sekali dia rasa body dia tu macam sejuk. Orang lain komplain berpeluh panas, dia rasa sejuk. Dan ini menyebabkan kadang-kadang sejuk tak apa, tapi dia ada peluh pula. Orang panggil peluh sejuk. peluh yang cold sweat. Jaga baik. Dan pernafasan pun meningkat. Kulit kadang-kadang jadi agak kebiru-biruan, macam orang anemic sikit, pale lah, pucat. Otak, pemikiran kadang-kadang kelabu sikit, kadang-kadang macam orang panggil brain fog, dah jadi macam
dekat-dekat macam nak dementia, macam nak nyanyuk pula. Tapi tak nyanyuk lah. Ini antara yang you kena perhatikan malam ni kalau you complain macam tu. Kalau dah lama sangat blood pressure ni tak mau naik juga, buat apa pun tak mau naik juga, sebenarnya simple dia punya strategi dia nak bagi naik balik blood pressure you. Tetapi kalau buat apa pun tak naik juga, you masih nak pitam, masih lagi teruk juga, tak boleh berfungsi seperti sedia kala, cek 3 perkara. Nombor 1, ini selalunya doktor harus buka minda juga untuk cek, sebab kadang-kadang kita duk agak cuma blood pressure je, rupanya ada masalah thyroid. Ada yang boleh menyebabkan high blood pressure, ada yang boleh menyebabkan low blood pressure. So apa pun cek hormon thyroid dahulu. Nombor 2, sama ada masalah kidney atau tidak, sebab kidney ni very sensitive, sebab dia ada kaitan dengan masalah volume, masalah cair dalam body kita, maka dia sensitif, menyebabkan volume rendah atau volume tinggi itu, ini menyebabkan blood pressure terganggu. Okay? So buah pinggang kena cek sama berfungsi bagus atau tidak. Dan satu lagi ialah atas buah pinggang tu namanya adrenal gland, satu kelenjar yang keluarkan hormon seperti kortisol, ingat tak, masa orang stres tu, ataupun masalah adrenalin masa you tengah berlari, tengah nak bersukan, tengah nak score goal sebagainya tu, masa you tengah marah apa-apa tu, adrenalin tu diperlukan. Tapi kalau banyak sangat diguna pakai, jadi adrenal gland tu dah dipanggil fatigue, letih. Kalau adrenal gland tu letih, dia juga boleh menyebabkan sampai low blood pressure. Okey, settle. Yang ni anda kalau tak baik juga 3 perkara ni, thyroid, kidney dan adrenal gland, you kena belajar. Tapi yang biasa-biasa yang berlaku, pernah bila tengah duduk, lepas tu you bangun, you rasa macam nak pitam. Ini tak semestinya you ada low blood pressure, tetapi you ada yang dinamakan postural hypotension. Maksudnya disebabkan posture you, di mana you berada, rendah atau tinggi, duduk atau bangun, tidur atau terus melompat, naik, berdiri, semua tu, kalau you tak boleh balance balik dan masa tu you nak pitam dan semua tadi masalah tu, itu dipanggil postural hypotension. Ni ada masalah kalau selalu sangat berlaku sampai you kena berhati-hati bila nak bangun tu. Nampak pelik pada orang biasa, you selalunya kena cek sama ada you tak cukup B1, saya ulang, B1, ataupun you ada masalah, saya kata apa tadi, adrenal fatigue. Ini ada kaitan dengan hormon you dan sebagainya. Doktor yang pandai akan cek you punya masalah kelenjar atas buah pinggang tu. Ini 2 adalah antara penyebab utama kenapa you tak boleh daripada posisi duduk ataupun tidur. Bila you bangun cepat, you akan nak tumbang tu. Okey, macam mana kita nak tahu you ada postural hypotension macam ni? Kalau doktor atau nurse ambil blood pressure you, katakan you duduk macam ni sekarang, okey, you dapat katakan 140/90 lah, kata kita berumur ni dah dekat borderline, selalunya still okey kan, 140/90. Tapi nak turun sampai kalau macam tu you tak akan dapat hypotension pun, katakan beginilah, katakan 100/60. Ini boleh. Kalau 100/60 you tengah duduk macam ni, lepas tu you bangun, kita ambil lagi blood pressure you tadi 100/60, bila bangun dia turun sampai kan katakan 85/50 je. Faham tak? Banyak turun tu. Yang tu kalau bawah dan atas tu turun lebih daripada 20 markah dia. Kalau sistolik tu dia turun bawah pada 20 point milimeter mercury tu, dan bawah tu dia turun lebih daripada 10. Saya ulang, atas tu dia berbeza naik. Bila you berdiri tu kan, bila you naik kepala you ke atas daripada duduk macam ni, kepala you ke atas macam tu, lepas tu you ambil blood pressure, badan you dah berdiri tegak, dia turun bawah pada 20 yang atas, dan yang bawah tu diastolic tu turun bawah pada 10 point. Dia punya bacaan tu, yang tu you dah dikira ada postural hypotension. Okey, selalunya ni ada masalah autonomic nervous system. You punya saraf you dah terganggu, dah tak berfungsi seperti sedia kala. Dia tak boleh adapt, dia tak boleh apa orang panggil, mengadaptasikan. Okey, dia tak boleh adapt kepada pergerakan yang begitu cepat. Itu nombor 1. Nombor 2 ialah disebabkan kita selalunya dehydration. Ini penyebab
hypotension. Kenapa you dapat low blood pressure? Tak cukup air, minum tak cukup, lepas tu biasalah garam tak cukup dan sebagainya. Masa ni lagi penting you kena belajar tentang garam. Dan kadang-kadang dia tak berlaku pada setiap waktu. Cuma kalau you tengah kadang-kadang waktu-waktu tertentu seperti you banyak muntah ke, atau banyak diarrhea ke, ataupun you makan ubat diuretik, kan ramai daripada kita yang lepas pada balik pada hospital, terutama sekali masalah jantung kan, masalah kaki bengkak dan sebagainya, itu doktor bagi apa? Bagi diuretik, ubat supaya lawas kencing tu kan. Ini bahan-bahan macam ni, ubat-ubat macam ni memang menjadi masalah untuk dapat hypotension. Hypo maksudnya low blood pressure. Baik, orang yang over exercise, exercise bagus, tapi kalau exercise sampai tak cukup air, sampai dah kering badan semua tu pun boleh menyebabkan hypotension. Dan selalunya orang exercise macam ni, kalau kat padang dia rasa dia kuat kalau dia tak minum air, kalau dia kuat sampai dia kering badan dia amat orang kata tak bijak lah. Sebab apa? Dia boleh jatuh, dia akan pengsan. Ada satu penyakit, sekejap lagi saya cerita, namanya shock. You boleh dapat shock, okay, right. Lepas tu selalunya masalah apa tadi? Tak cukup garam dalam badan. Ini kali pertamanya orang dengar macam garam ni the best. Memang blood pressure tinggi pun kita pakai garam kan, nak balance balik kan. Sodium dengan potasium tu, bahkan yang ni wajib you ambil garam. Dan kadang-kadang tengok-tengok dalam badan potasium terlalu tinggi. Kalau potasium terlalu tinggi, selalunya sodium akan jadi rendah. Baik, sambung. Bila you tak cukup garam, you punya body tak boleh menahan ataupun menyimpan air dalam badan you. Jadi dia senang keluar. Jadi badan you kering. Ini menyebabkan hypotension. Orang yang berpeluh banyak kan, selalunya sodium dia tak cukup lah. Itu penyebab seterusnya. Ada satu penyakit yang namanya Addison disease. Tapi yang ni jarang-jarang berlaku. You jangan dengar pun. Ada di dunia ni orang yang kena Addison, memang dia ada penyakit yang tak boleh simpan garam dalam badan dia. Bayangkan. Kerja dia kena minum garam. Kena ambil garam supaya dia boleh balance balik. Alright, sambung lagi. Kalau you tak cukup B12, kalau you jenis makan vegan ataupun sayur je, langsung tak ada daging, saya faham. Tapi tak ambil nutritional yeast, tak ambil seaweed, sebab bahan-bahan ni boleh menggantikan B12. Orang yang selalu makan sayur saja, langsung tak kena barang-barangan daging semua, memang tak cukup B12. Tapi dah ada sayur-sayuran yang dasar laut seperti seaweed saya kata tadi, dan ada nutritional yeast yang cukup B12 semua tu. Baik, folate tak cukup. Dan siapa yang suka makan ubat, ubat-ubatan boleh menyebabkan low blood pressure juga, terutama sekali ubat high blood pressure. You pernah dengar tak orang kampung dia tak tahu nak bagi tahu doktor, tapi bila doktor pergi bagi kat dia ubat high blood pressure, sebab dia memang ada high blood pressure, tapi mungkin ubat tu kuat sangat ke, ataupun dia tak serasi ke, kan ada ubat yang tak serasi, so boom, dia turun jadi hypotension. Ada ramai orang masalah ubat dulu, kena dicek, termasuklah ubat diuretik, ubat lawas kencing tu. Dan satu lagi ubat yang orang makan untuk anti-depression, lawan penyakit murung. Ubat-ubat ni boleh menyebabkan low blood pressure. Siapa yang pernah rasa macam pening kepala ataupun masalah hypotension ni selepas makan, orang yang lepas makan banyak, dia bangun atau tak payah bangun pun dia rasa macam berat kepala, macam nak pitam-pitam, loya-loya tu, itu disebabkan dia panggil postprandial. Post tu maksudnya lepas, prandial tu maksudnya makan. Lepas makan, disebabkan mungkin especially kalau you makan benda yang banyak gula, banyak karbohidrat yang refined, makanan-makanan fast food semua tu, the blood rush into your stomach area. Darah dia terjun terus nak bagi settle you punya masalah pemakanan bahagian stomach ni. Jadi bahagian otak, bahagian kaki, tangan, semua ni, organ-organ yang hujung-hujung ni dah tak dapat oksigen. Itu yang menyebabkan hypotension. So jaga baik-baik, makan jangan terlalu banyak, okey. Dan satu lagi, kalau jantung you dah rosak, ada masalah cardiovascular system, selalu pun blood pressure pun terganggu, jadi rendah boleh, sebab pump tak larat, dah tak banyak kuasa lagi dah. Lagi satu, kalau you ada anemia pun boleh low blood pressure. Rupanya ada satu lagi yang saya kata orang muda senang kena, yang young adolescent ni, umur 20-an pun boleh kena low blood pressure, sebab awal-awal lagi genetically ada signal daripada kepala dengan saraf
tak serasi dan tak selagu, tak seiring sekata. Maka dia tak boleh sampai untuk menahankan you punya pembuluh darah tu supaya cantik dia, besar-besar, elok-elok. Kalau kecil-kecil, maksudnya contraction dan relaxation dia tu mesti cukup cantik. Dan kadang-kadang ini tak synchronize. Bila tak synchronize, dia boleh dapat low blood pressure. Tapi yang paling saya nak minta you dengar malam ni, kalau lain tak mau dengar tak apa, adalah apabila you kena shock. Shock ni sebab apabila tak sempat doktor masuk IV drip ke air dalam badan you ke, ataupun contoh kalau you accident kan, you boleh dapat low blood volume, jadi blood pressure you jatuh, ataupun you terbakar. Tahu tak, kalau you kena third degree burn semua tu, yang paling orang takut ialah you ada masalah dehydration dan low blood pressure, pulse rate you tinggi sangat, you boleh goodbye lah. Sebab dah tak boleh buat apa. Sebab apa? You punya pernafasan dah tinggi, you punya masalah jantung tak boleh pump dan sebagainya, darah tak sampai kat kepala semua tu, itu dipanggil shock. Okey, ini adalah emergency, sangat-sangat memerlukan ambulans dan sebagainya. Apa yang you perlu buat? Number one, carilah B1, sebab B1 antara punca utama. B1 namanya Thiamine, boleh beli kat farmasi, no problem. Okey. Lepas tu of course daripada diet pun ada vitamin B1 ni semua ni. Okay. Satu lagi saya kata apa, nutritional yeast, selalunya kat kedai organik selalu ada. Kalau dalam keadaan you tak boleh bangun cepat-cepat, yang tu senang lah, you tak payah bangun cepat-cepat, you ambil waktu atau take your time to sit first, sebelum you duduk, sebelum you naik berdiri, sebelum you berjalan, ambil beberapa minit pun tak apa, tak payah kelang kabut. You bangun dulu daripada tidur, you duduk tepi katil dulu, duduk dulu, jangan bangun lagi. Okey. Bila bangun pun jangan terus berjalan, mungkin you sikit-sikit je heret kaki tu, agak steady sikit baru berjalan. Itu contoh. Satu lagi ialah kalau betul-betul you tak berapa sihat lah, masa tu berlaku hypotension, kaki tu you tidur tapi kaki tu diangkat ke atas, boleh tak? Okey. Ni masa kat office ke, kalau berlaku kat mana-mana, cari sofa, you tidur, ambil kaki tu, minta kawan letak dua ni lah, kalau tak ada bantal pun ambil buku ke apa-apa, faham lepas tu you kena belajar ambil air yang mencukupi. Sebab tu nasibnya kita belajar D&D diet, dia memperdepankan air dahulu. Water therapy is number one. Ingat tak? Garam wajib. Yang ni apply, yang ni garam ni tak boleh cubit-cubit calik-calik je. You mungkin kena ambil setengah sudu teh pun setiap kali 500 ml tu. Untuk orang yang low blood pressure. Saya ulang, antara suku hingga setengah sudu teh kecil tu, you ambil untuk 500 ml. Garam yang saya katalah RX salt atau apa tu, Himalaya salt ataupun apa, Celtic salt. Ya, jangan ambil sodium klorid yang tepi jalan tu lah, jaga baik. Okey. So air ikut balik formula, body weight kali 30, senang ingat. Okey, saya ulang, body weight kali 30. Alright, untuk average lah kan. Tapi yang paling penting ialah garam dan air, itu sebenarnya nombor 1. Tadi posture you, jangan naik cepat-cepat. Dah tahu dah tak boleh, jangan paksa diri. Lepas tu belajar pernafasan yang betul. Ramai orang tak suka belajar bernafas, sebab bernafas ni orang kata apa, take for granted. Asalkan aku bernafas je okey. No. Bila you ada low blood pressure, you kena bernafas secara yang secukupnya. Maksudnya deep breathing. Kan saya pernah ajar dulu, tapi kalau lupa pun senang je. Bilang 5 cukup. 5 tarik, 5 simpan, 5 lepas. Kalau you tak boleh simpan pun, 5 tarik, 5 lepas. Okey, dan bila tarik tu perut pergi ke depan ke dalam, melalui hidung, perut pergi ke depan. Lepas tu bila lepas, kau mulut pun boleh, kau hidung balik pun boleh. Okey, bila lepas tu, okey, perut pergi ke dalam. Tarik perut ke depan, pergi ke depan perut kita. Bila nak lepas, perut tu masuk ke dalam. Tak apa, kalau you lupa perut dalam keluar, tak payahlah nak tengok-tengok perut you lagi dah. You tarik je nafas elok, lepas. Sambil tu zikir lah sikit-sikit. InsyaAllah buat sampai you punya blood pressure tu, you boleh tahu you dah segar balik. Sebenarnya you boleh tahu kan. Lepas tu ni funny sikit, ramai orang rasa pelik. Saya benarkan dan saya galakkan you ambil kopi dan teh, sebab kita perlukan kopi oil
yang macam kita recommend kat you tu gaya kopi lah. Jangan ambil kopi biasa-biasa sangat. Pasal apa? Cara dia goreng tu. Kat Aceh ni kita ambil kopi yang betul-betul pure, yang ada standard tu kan. Yang tu you ambil kopi macam tu selamat. Kopi sahaja, kopi O atau teh O. Bagus untuk orang yang ada hypotension. Tapi jangan cuma bergantung kepada kopi dan teh saja kan. Saya kata paling banyak 3 atau 4 cup je satu hari. Itu pun dah banyak. Tapi jaga baik. Dia orang kadang-kadang kalau you salah-salah tengok, dia masuk gula lah, dia masuk mentega lah, macam-macam lagi nak bagi sedap. So no, kita nak yang pure. Okey. Lepas tu jangan mandi dalam air panas. Saya ulang lagi sekali, jangan mandi hot water bath. Jangan. Okey. Sebab dia boleh menyebabkan nanti lagi low you punya tu. Sebab apa? Bila dia kembang you punya blood vessel tu, dia akan turun lagi you punya blood pressure you. Okey. Ambil suhu biasa pun okey, ataupun agak-agak dingin sikit boleh. Sebab kita nak dia contraction lebih bagus daripada relax sangat. Sebab kita nak naikkan balik you punya blood pressure. Alright, kalau siapa yang risau, siapkan kerusi dalam bilik mandi pun supaya you tak jatuh. Duduk atas kerusi tu biar shower biasa. Okey, jangan hot water, saya dah kata tadi. Lepas tu jangan berdiri lama sangat kalau tak boleh. Belajar gerakkan kaki, dan selalunya kalau dapat berpeluang untuk bergerak. Dan dari segi kaki atau sendi-sendi ni, yang paling utama, saya ulang, siapa pernah saya cerita dulu tentang calf teknik tu, maksudnya urat you punya betis ni kan, yang tu you kena jaga muscle tu betul-betul. Sebab yang tu adalah you punya second second heart. Jantung pertama kat sini, jantung kedua, maksudnya dia semacam pump. Dan dia fokus lebih kepada you punya calf, you punya betis. So caranya ialah always squat and go up. Squat setengah squat. Okey, bertinggung tak habis, separa lutut je, naik balik. 1 2 3. Bukan pasal badan sebenarnya, nak jaga lutut. Dan bila lutut tu di belakangnya kan ada otot yang menarik you punya muscle di betis tu. Betis tu nak di pump elok-elok, pump 20 kali sekali buat, 20 kali tengah hari lagi buat, setiap 4 jam dapat, you go up and down. So this is macam main-main je, tapi is very powerful untuk menjaga jantung you. Tetapi dari sudut low blood pressure is one of the best exercise. Siapa yang pernah beranak tu, you pernah tengok kan orang pakai stocking beranak tu kan, dia order online je, kat Shopee ke Lazada ke, semua boleh sekarang ni, apa pun minta stocking, dia panggil compression stocking. Last ada kebiasaan pola hidup kita tu bergantung lah. Kalau you suka exercise, saya tak payah paksa lagi dah. Tapi yang selalunya orang masalah ni, selalunya dia tak suka exercise. Sebab exercise sendiri boleh menyelamatkan keadaan, dengan syarat bukan exercise yang kuat atau keras ataupun yang teruk. Sebab apa? Kalau yang teruk, dia lebih membahayakan untuk orang yang ada low blood pressure. Saya ulang, bagi mereka yang ada low blood pressure, jangan exercise yang kasar ataupun yang sampai tercungap-cungap. Tak boleh. Dia cuma nak you berjalan atau swimming, atau tak buat exercise bicycling yang tak kompetitif. Tak payah nak pergi lawan dengan you punya kawan-kawan semua tu. You buat sendiri, take your time. Sebab apa? Dia nak supaya blood pressure you tu tidak terkejut. Apa-apa pun tak boleh. Weight training yang kasar-kasar tak boleh. Okay? Steady je. Okay? Dan tidur kena cukup. Buah-buahan apa yang bagus untuk naik, ataupun makanan seperti kismis. Saya minta you ambil dalam 10 biji ke kismis makan, ataupun kalau you nak rendam dalam 30 biji, you rendam dalam cawan. Besok you boleh makan dan you boleh minum sekali dengan air kismis. Ada orang buat kajian, kalau you ada lemon, you buat air lemon dengan garam sekali. Lemon campur garam, dibuat dalam bentuk air, gelas tu minum. Okey. Ada tadi coffee, tea saya dah ceritakan. Satu lagi ialah gula semua tak boleh lah. Saya dah ceritakan gula, susu, daging semua tu you kena slow down. Okey, pasal apa? Ini nak baikkan you punya low blood pressure ni dulu. Okey, kalau dah lega sikit, insya-Allah. Tapi gula sampai bila-bila pun saya rasa you kena control betul-betul. Dan ada satu lagi tea.
Sebab saya nak you ambil, kalau tadi saya suruh minum teh betul lah, tapi kalau boleh ada dia punya bunga atau dia punya akar dia tu, namanya licorice. Pernah dengar licorice? Dia ni manis sikit. Jadi kalau lepas makan you nak minum teh, ni bagus, licorice atau kopi lah saya cerita tadi kan. Ataupun peppermint. Pernah dengar peppermint? Dua ni, peppermint dengan licorice. Boleh ingat ya, licorice dengan peppermint, teh dia. Lagi sekali beetroot juice, saya kata tadi boleh, bagus. Kalau nak ambil susu, yang top sekarang saya benarkan ialah almond milk. Ambil susu lain daripada yang binatang tu, tapi top dalam list ni namanya almond milk. Okay, alright. Lepas tu kalau you nak main dengan essential oil, setengah orang suka essential oil, saya tak, belum ada lagi produk tu, tapi dah lama saya orang kata apa, duk aim yang essential oil ni memang bagus, cuma takut tak dapat yang pure je. Tapi kalau you dapat yang pure, namanya rosemary ataupun eucalyptus ataupun black pepper ataupun thyme. You ingat rosemary cukup lah, ataupun you nak ambil peppermint essential oil pun boleh juga, ataupun eucalyptus lah. Okay, dan carrot juice bagus. Siapa nak ambil honey boleh. Dan akhir-akhirnya jangan lupa pada D&D diet. Okay, it's very important. Dan siapa yang ada sunshine oil, omega 3 is another help. Saya ulang, omega 3 yang datangnya daripada RX 369 tu, dalam bentuk sachet pun boleh, soft gel pun boleh, insyaAllah is one of the best for low blood pressure, sebab dia mententeramkan peredaran darah. Yang pentingnya all the blood vessels tu mesti steady, tak boleh stiff, keras, ataupun tak boleh lembek sangat. Okay, so low blood pressure, kalau siapa yang sampai teruk sangat baru pergi jumpa doktor, tetapi kalau biasa-biasa amalkan ni dulu. Kalau you dah boleh steady, tak payah nak pening-pening kepala. Okay, alright, selamat kita bertemu lagi. Jaga kesihatan, senyum semua, doa yang terindah sahaja untuk kamu semua, sebab anda semua orang yang baik dan anda boleh baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan D&D Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7-day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,